Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Imam Andi dalam siri kedua kupasan nasihat-nasihat berdasarkan buku Sahaja Aku Menjadi Imam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian? Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari yang kedua ini dalam siri kedua kupasan nasihat-nasihat berdasarkan buku Sahaja Aku Menjadi Imam ini, kita dapat sama-sama diberikan peluang kesihatan yang baik, diberikan kesempatan untuk bersama-sama mendengar perkongsian saya pada pagi ini. Alhamdulillah, kita juga bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada hari ini Allah masih berikan peluang kepada kita untuk bangun pada pagi tadi bagi kita memperbaiki lagi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insya-Allah, alhamdulillah, hari ini tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan semua berkaitan dengan nasihat yang kedua daripada buku Sahaja Aku Menjadi Imam, iaitu kalau tuan-tuan puan-puan ada buku ini boleh rujuk pada muka surat 23. Saya ada sertakan di poster video ini. Nasihat imam yang kedua muka surat 23, tuan-tuan boleh lihat pada halaman tuan-tuan dan buku tuan-tuan dan puan-puan masing-masing lah, insya-Allah. InsyaAllah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, nasihat yang kedua ini adalah berkaitan dengan satu perkara yang saya kira semua daripada kita suka melakukannya. Ia tidak lain dan tidak bukan perkara satu aktiviti yang kita suka, iaitu berkaitan dengan pengembaraan dan pelancongan. Tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, siapa yang tidak suka mengembara? Siapa yang tidak suka melancong? Siapa yang tidak suka berjalan-jalan di atas muka bumi ini ataupun pergi keluar daripada rumah untuk melihat-lihat di luar sana? Dalam nasihat yang kedua ini, saya berikan nasihat khusus berkaitan dengan perkara ini adalah kerana pengembaraan ini merupakan satu perkara yang sangat besar sebenarnya, dan juga ia adalah merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sebagai manusia untuk berjalan di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam nasihat yang kedua ini saya mulakan pada muka surat 23 ini dengan suratul Mulk, ayat yang ke-15 yang mafhumnya, kalau tuan-tuan boleh bacakan, ialah dialah yang menjadikan bumi bagi kamu, dialah Allah yang menjadikan bumi bagi kamu mudah untuk digunakan, maka berjalanlah merata-rata ceruk rantaunya, serta makanlah daripada rezeki yang dikurniakan oleh Allah, dan kepada Allah jugalah kamu dibangkitkan hidup semula. Jadi insya-Allah tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, daripada ayat surah Al-Mulk ayat ke-15 ini sudah terang benderang bahawa adalah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ini berjalan ke merata-rata ceruk rantau ni. Kita kena berjalan keluar daripada rumah. Kita tidak boleh hanya terkongkong dalam rumah saja ataupun dalam kawasan kita saja. Kalau tuan-puan tidak mampu untuk keluar negeri ataupun tidak mampu untuk keluar negara, paling kurang kita cuba untuk keluar sekali-sekali. Paling kurang kita cuba untuk keluar daripada kawasan kediaman kita untuk pergi melihat bumi Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebagaimana yang kita tahu, bukan saja ia merupakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ia juga merupakan tips untuk kita keluar daripada kesedihan. Sebagaimana yang saya ceritakan dalam siri pertama, saya ada nukilkan ataupun saya ada sebut berkaitan dengan bagaimana hikmah Isra' dan Mi'raj adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana sedih, Allah datangkan berita gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana peristiwa Isra' dan Mi'raj. Makna kata apa dia? Antara tips yang boleh kita praktiskan bila mana kita dirundung kesedihan, dirundung rasa malang, kita kena keluar daripada kawasan kediaman kita. Kita kena keluar daripada kawasan rumah kita semata-mata untuk melihat alam ini, supaya ada hikmah yang boleh kita garap daripada apa yang kita lihat melalui panca indera kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya kira ramai daripada kita yang suka melancong. Tapi persoalan yang perlu kita fikirkan, sejauh mana kita mengambil ibrah ataupun hikmah
ataupun pengajaran dari sudut pelancongan kita itu. Ya, ada yang suka melancong keluar negara, ada yang suka melancong di dalam negeri, ada yang suka berjalan-jalan di sekitar mall dan sebagainya. Tapi persoalannya, perlu kita fikirkan apakah yang telah kita lakukan ataupun apakah hikmah yang telah kita garap dari sudut pelancongan tersebut ataupun pengembaraan dan perjalanan tersebut. Pesan Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Luqman juga saya sebutkan dalam buku ini adalah berkaitan dengan surah Luqman ayat ke-31 yang mafhumnya Allah sebut, tidakkah engkau memerhatikan bahawasanya kapal-kapal belayar di laut dengan nikmat kurnia Allah untuk diperhatikan kepada kamu sebahagian daripada tanda-tanda kemurahannya. Sesungguhnya yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan dan bukti untuk berfikir bagi tiap-tiap mukmin yang tetap teguh pendiriannya lagi sentiasa bersyukur. Makna kata apa dia? Makna kata kita bukan saja diperintahkan untuk berjalan, tetapi diperintahkan untuk kita mencari hikmah di sebalik perjalanan tersebut. Saya teringat kata-kata Ustaz Syahri Abdul Rahman yang berkaitan dengan pelancongan ni atau berkaitan dengan penggambaraan ni. Beliau berkata bahawa ketika kita melancong ni, kita hanya ada dua pilihan. Sama ada hanya sekadar melancong ataupun mengambil ibrah dari pelancongan tersebut. Kalau kita lihat, kita pergi ke mana-mana, adakah kita sekadar mencuci mata atau kita mengambil ibrah daripada apa yang kita lihat tersebut. Penting untuk kita supaya bila mana kita keluar di luar sana, kita kena sentiasa mengambil hikmah yang boleh kita bawa balik dalam kediaman kita, yang mana kita dapat bawa balik dalam kawasan kita. Saya masih ingat bagaimana peristiwa ataupun bagaimana keadaan saya dan keluarga pergi ke Dubai, yang mana United Arab Emirates ketika itu. Saya dapat melihatkan bagaimana antara hikmah ataupun ibrah daripada perjalanan tersebut adalah bila mana kita pergi ke masjid-masjid ataupun surau-surau, bila dilaungkan azan sahaja, maka manusia akan berpusu-pusu memenuhi ruangan masjid tersebut. Ini adalah antara perkara yang subhanallah tabarakallah yang berlaku di sana. Boleh jadi inilah asbabnya mengapa negara tersebut, Emirat Arab Bersatu tersebut maju, kerana ramai daripada manusia bila mana mendengar seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mereka berpusu-pusu pergi memenuhkan rumah-rumah Allah. Boleh kata kalau kita lihat di masjid-masjid kita di Malaysia ni, kita lihat kalau dilaungkan azan mungkin sekadar 2-3 saf. Atau kalau kita nak bandingkan dengan Masjid Taman Temuruh Jaya tu mungkin ada perkara yang mereka lakukan lah kan? Tapi kalau kita tengok biasanya masjid-masjid, kalau kita tengok bila mana dilaungkan azan selain solat Jumaat, kita biasa lihat ada dalam 2, 3, 4 saf saja kan? Tapi berbeza dengan keadaan ketika mana saya pergi ke Dubai ketika itu. Bagaimana di kawasan Taman Tema, hatta di Taman Tema tuan-puan, ada satu surau yang besar yang dilaungkan azan di dalamnya. Kalau tuan-tuan pergi dalam Dubai, saya ingat lagi saya pergi ke Dubai Mall ketika mana berjalan dengan keluarga ketika itu. Ketika mana masuk waktu, ada azan dikumandangkan dalam Dubai Mall tersebut. Ini satu perkara yang sangat mustahil ataupun satu perkara yang sangat jarang berlaku dalam negara kita. Yang saya tahu, yang sekadar pengalaman saya dalam negara kita, mall yang mengumandangkan azan hanyalah di Johor, ada satu, Allah saya pun tak ingat nama mall tersebut. Tapi apa pun ala kulihal, mungkin orang-orang Johor boleh bantu saya. Ala kulihal di mall-mall pasaraya kompleks yang lain saya tak pernah melihat lagi keadaan ketika mana masuk waktu azan berkumandang. Ini semata-mata untuk mengingatkan manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak kira mereka berada di mana sekalipun. Jadi dalam pengembaraan tersebut ada juga beberapa kisah-kisah pengembaraan saja ke bumi Indonesia, ke Semarang Indonesia, ke Padang Indonesia bersama dengan tim jejak tarbiyah, macam-macam pengalaman yang boleh kita ambil pengajaran dan kemudian kita bawa balik ke Malaysia, ke kawasan kita untuk kita amalkan. Macam-macam perkara yang boleh kita amalkan. Tapi kalau tuan-puan, sekarang ni ada yang kata, alah Ustaz, sekarang ni waktu PKP ni kan, macam mana kita nak mengembara? Kalaupun kita tidak mampu untuk mengembara sekarang, paling tidak habis PKP nanti kita rancanglah. Kita rancang paling tidak setahun biarlah sekali kita cuba. Kalau paling tidak setahun sekali keluar daripada kawasan kita. Kalau tak mampu keluar negara, pergi ke luar negeri. Kalau tak mampu keluar negeri, pergilah keluar daripada kawasan daerah kita.
Saya pun kadang-kadang kalau saya rasa ada fikiran yang mengganggu hidup saya ataupun ada perkara-perkara masalah dinilai ini mengganggu fikiran saya kadang-kadang ajak isteri dan anak saya untuk pergi ke Putrajaya ke, untuk pergi ke Bangi ke, untuk pergi ke Bandar Seri Putra ke, itu semata-mata untuk release tension ataupun semata-mata untuk menenangkan minda saya, yang mana sebab kalau kita biar terkurung di kawasan kita tu, maka kita akan uh, terkurung begitulah saja. Sebagaimana kalau tuan-tuan perempuan mengetahui tentang air lah. Air kalau dibiarkan bertakung lama, maka air itu akan busuk. Tapi kalau air tersebut dibiarkan mengalir dan mengalir berjalan dan berjalan, maka insya-Allah air tersebut akan menjadi air yang bersih. Begitu juga dengan kita manusia. Bila mana kita tidak berjalan, bila mana kita hanya stuck di kawasan kita saja, maka kita akan terkurung dan lama-lama kita minda kita tak terbuka dan kita akan busuk di situ saja. Tapi dalam tempoh PKP, kalau tak dapat buat sekarang, ya tidak mengapa. Tetapi paling tidak waktu PKP ni kita cuba mengambil semangat, mengambil niat untuk mengembara pada satu masa akan datang. Antara cara yang kita boleh buat adalah pertama, baca buku-buku berkaitan dengan pengembaraan. Di sini saya ada senaraikan beberapa buku Buya Hamka berkaitan pengembaraan. Ini adalah yang pertamanya Kenang-kenanganku di Malaya. Ini adalah perjalanan Buya Hamka di bumi tanah Melayu. Bagaimana ini adalah antara pengembaraan Buya Hamka yang dijadikan buku. Ini pula buku 4 bulan di Amerika, kan? Jejak Tarbiyah terbitkan, ada 2 jilid. Jilid ini jilid yang pertama dan ada jilid yang kedua. Dan tidak lain ada juga ini di tepi Sungai Dajlah, juga terbitan Jejak Tarbiyah. Ini bagaimana Buya Hamka mengajar kita bahawa setiap pengembaraan tersebut perlu ada hikmah yang kita ambil dan kita catatkan untuk kita amal dalam kehidupan kita. Bagaimana kalau kita tak mampu untuk mengembara sekarang ni faktor ataupun faktor PKP kita tak mampu mengembara, jadi kita ambil peluang ni untuk baca buku-buku pengembaraan. Buya Hamka banyak tulis berkaitan dengan pengembaraan beliau, nak menunjukkan kepada kita ada hikmah di sebalik sesebuah pengembaraan tersebut. Kalau tuan-puan tak mampu untuk baca buku, tuan-puan boleh tonton video-video ataupun rancangan-rancangan berkaitan dengan pengembaraan. Kalau kita waktu puasa ni biasa kita famous dengan ada Jejak Rasul di TV3 pada jam 6 petang. Saya dari dulu kecil-kecil suka tengok bagaimana dipertontonkan perjalanan Nabi, Nabi sekian kan, diperjalankan, bagaimana ibrah yang diambil, bagaimana bentuk kawasan bumi Ambiak tersebut. Jadi ini antara rancangan-rancangan yang sepatutnya kita tonton supaya kita dapat menggarapkan semangat dalam hati kita untuk mengembara. Dan juga kita dapat ambil ibrah daripada pengembaraan orang tersebut, moderator tersebut, host tersebut, untuk kita ambilkan pengajaran dan amalkan dalam kehidupan seharian kita. Kalau dulu juga ada rancangan di TV Astro Oasis, Jejak Hamka, juga merupakan berkaitan dengan adalah kolaborasi di antara rancangan tersebut dengan Jejak Tarbiyah. Juga ini adalah salah satu rancangan-rancangan yang menarik yang boleh mengisi jiwa kita, yang boleh membuatkan minda kita terbuka dengan perkara-perkara yang baru. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau sebelum ini kita berkongsikan tentang bagaimana tips untuk keluar daripada ujian, tips untuk keluar daripada kesedihan ketika mana ujian. Jadi inilah pengembaraan ini adalah antara tips yang penting untuk kita keluar daripada kesedihan yang berlaku dalam hidup kita. Ramai bila mana kita lihat orang bila sedih, dia akan duduk di dalam bilik, nangis seorang-seorang di dalam bilik. Ini perkara yang tidak baik. Perkara yang sepatutnya adalah kita kena keluar daripada kawasan kita untuk kita mengambil ataupun kita melihat dunia di luar sana, melihat bagaimana ragam manusia tersebut supaya kita dapat mengambil ibrah daripada perjalanan tersebut. Di dalam buku ini juga saya ada sebutkan berkaitan dengan 2 jenis pengembaraan. Sebenarnya tuan-puan semua, kita ada 2 jenis pengembaraan yang boleh kita amalkan. Pertama, pengembaraan gaya Ibnu Battutah, ataupun yang kedua berkaitan pengembaraan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Salman Al-Farisi. Cuma perbezaannya, tidak kira tuan-tuan perempuan nak mengambil kaedah pengembaraan yang bagaimana, cuma bezanya kaedah pengembaraan Ibnu Battutah ni adalah bila mana beliau mengembara, beliau ni akan melihat sosio budaya masyarakat dan mencatat serta mengambil pelajaran dari sudut perjalanan beliau tersebut. Nak kata dia berjalan di negara orang, di tanah orang, di tempat orang,
untuk melihat budaya masyarakat tersebut, dan dia mengambil pelajaran, dia catat pelajaran daripada budaya tersebut untuk dibawa balik untuk pedoman diri dia di tempatnya, di tempat beliau. Dan yang kedua adalah perjalanan gaya pengembaraan Salman Al-Farisi. Mana kita tahu pengembaraan Salman Al-Farisi, Sayyidina Salman Al-Farisi ini adalah perjalanan yang panjang. Perjalanan untuk mencari kebenaran, pengembaraan rohani untuk mencari kebenaran, yang mana akhirnya menemukan beliau kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya membuatkan beliau ini masuk memeluk agama Islam. Jadi inilah antara pengembaraan-pengembaraan yang penting, yang boleh kita ambil iktibar, yang boleh kita ambil pedoman. Mudah-mudahan bila mana kita ada kesempatan, kita ada masa, kita boleh lapangkan masa kita sedikit untuk kita pergi mengembara di luar sana. Mudah-mudahan selepas PKP ini kita dapat berjalan di atas muka bumi Allah dengan penuh ketenangan dan dengan penuh pengajaran, dan kita dapat amalkan dalam kehidupan seharian kita. Nantikan siri yang ketiga, kepuasan nasihat berdasarkan buku Sahaja Aku Menjadi Imam. Ala kulli hal, cukup sekadar ini pada hari ini. InsyaAllah bertemu di lain masa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.